tu nak jadi ikon, dia kena ada satu package yang lengkap lah. Setelah dia ada pendidikan, dan dia punya, orang kata appearance yang baik. Contohnya macam Oprah Winfrey tu, walaupun dia tak adalah cantik, tapi pendidikan yang dia ada, package yang lengkap tu membuatkan dia orang kenal, satu dunia kenal dia. Make sure kalau boleh artis tu biarlah habis sekolah. Artis tu kena ada satu package yang lengkap. Bila ada package yang lengkap, barulah jadi role model yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi Nazri Kahar dalam program Wartawan. Program Wartawan anda juga wartawan. Jadi malam ini kita nak bincang artis sebagai ikon. Ada orang kata artis sebenarnya tak perlulah jadi ikon. Kalau dah menjadi penghibur ataupun menjadi pelakon, hiburkanlah peminat-peminatnya ataupun berilah lakonan yang terbaik kepada peminat-peminat mereka. Itu satu pandangan. Yang keduanya, ada pandangan mengatakan bahawa artis sebagai satu pelaris ataupun alat untuk melariskan setengah barangan ataupun produk ataupun perkhidmatan. Jadi tak perlulah menjadi ikon sekali lagi. Jadi lariskanlah produk dengan menjadi duta, menjadi jurucakap ataupun sebagainya. Jadi ada orang mengatakan juga artis perlu menjuarai isu-isu semasa seperti isu alam sekitar misalnya, isu-isu sosial misalnya, menjadi jurucakap untuk membasmi kemiskinan, isu-isu belia dan sebagainya, kerana peminatnya ramai dan juga pendokongnya pun ramai. Jadi artis perlu ada elemen-elemen tersebut. Jadi itu yang akan kita bincangkan, sama ada artis perlu menjadi sebagai lambang ikon kepada peminat dan juga masyarakat. Jadi bersama saya pada malam ini, terima kasih kepada Dr. H.M. Tuah Iskandar, seorang perunding motivasi dari 3 Extra Training and Solution. Selamat datang Dr. Tuah, apa khabar? Kuning hari ini ya. Okey, itulah persepsinya Dr. Tuah. Orang kata artis tu perlu menjadi ikon, betul ke? Sebab artis tu dia hak masyarakat, memang tertonjol, menonjol kan. Memang dia kena jadi ikon. Tapi ada juga artis yang tidak dilahirkan untuk menjadi artis, kerana orang lain melihat dia ada talent untuk jadi artis. Jadi saya tak berhak untuk jadi ikon orang lain, kerana saya dipilih untuk menjadi artis ni kerana saya ada peluang dan saya tidak memerlukan peminat. Pandangan sebahagiannya macam tu. Ya. Tapi kalau namanya artis memang dia perlukan peminat kan. Kalau dia tak ada peminat, bukan artis namanya. Itu syok sendiri namanya. Dia buat album sendiri, dia sendiri dengar, dia sendiri promote, dia sendiri beli. Itulah dia syok sendiri kan. Okay. Tapi cabarannya pasti ada pada apabila dia telah digelar sebagai artis, mempunyai peminat, menjadi ikon ataupun menjadi sasaran tumpuan orang ramai kan, selebriti lah misalnya kan, selebriti dalam dunia hiburan ni. Nak tak nak kehidupan privasinya, kehidupan pribadinya telah menjadi hak milik masyarakat. Tetapi ada setengah pandangan ataupun setengah pendapat artis mengatakan, kami ni manusia biasa juga, kami ni insan biasa, kami ada masa untuk diri kami sendiri, untuk hal-hal pribadi. Jadi apa salahnya kami melakukan perkara-perkara demikian? Itulah risikonya, antara lain menjadi orang popular. Baik apa bidang sekalipun, artis ke, golongan yang popular lah. Macam Dr. Tuah kan, sebagainya, baju kuning ni kan. Memang maknanya kita hilang satu benda yang nikmat hidup kita dulu, memang akan hilang, iaitu privacy kita kan. Jadi kita kena faham tu, bila benda tu dah tak ada, kita kena jaga elok-elok. Sebab maklumlah mata banyak melihat, satu dunia melihat kita kan, maka kita memang kena jaga elok-elok. Sebab itulah kita tak boleh lagi berpegang pada satu kata, ini hak aku sebagai manusia. Dah tak boleh dah. Kalau nak jadi artis, yang itu kena buang lah. Maknanya sebab bila benda tu diceritakan nanti oleh media besar-besaran, dia memang akan menyusahkan hidup kita sendiri kan. Berapa lama kita boleh bertahan kan? Kita kan orang sebut pasal kita kan, yang baik pun kita tak tahan, yang tak baik lagi kita tak tahan. Untuk jadi seorang artis yang sustainable, yang boleh bertahan lama lah kan, perlu ada elemen-elemen baru. Kalau dulu zaman P. Ramlee, zaman awal 60-an, awal 70-an, khalayaknya tidak ramai, mediumnya pun terhad, mungkin televisyen ataupun pawagam-pawagam sahaja. Tetapi hari ini pilihan orang ramai terlampau luas dengan wujudnya media-media baru dan sebagainya. Mereka hanya boleh klik saja di internet ataupun di komputer ni, dia boleh upload semua lagu, dan hasil-hasilnya pelbagai, ada yang bagus, ada yang tak bagus. Tapi apakah cabaran artis hari ini supaya mereka boleh bertahan lama, dalam masa yang sama mereka boleh menjadi suatu aset kepada masyarakat, Dr. Tuah? Memang betul ya. Package tu penting bakat apa semua memang penting. Tapi saya nak katakan macam ni, kalau dia tak package pun tak apa. Sebab artis tak semestinya cantik.
Ya, kita perlukan juga seorang pelakon yang tak cantik untuk buat lawak contohnya kan dalam filem kan. Kalau semua cantik jadi kita hang cangkul kita hang apa-apa lah kan. Kita akan jadi keliru, kita nak kagum siapa kan. Sebab itu dalam filem yang paling cantik tu jadi hero dan heroin dia, yang lain-lain tu kurang. Jadi maknanya tak perlu package juga. Asalkan kita memang ada satu kelebihan. Apa tu kelebihan-kelebihan yang ada pada artis, yang perlu ada pada artis pada waktu sekarang, Dr. Tuah? Saya rasa yang penting sekali ialah bakat dia. Dan keupayaan dia, kemahuan dia untuk berjuang dalam dunia dia. Kalau dia tidak bersungguh, dia mudah kecewa dan mudah raib. Macam kita kadang-kadang kita kata, artis ni kejap ada kejap tak ada. Kita tengok dulu memang ada kan, kita sampai dah lupa kan bahawa dia tu wujud dulunya. Sekarang kita dah tak nampak dia kan, tiba-tiba dia muncul balik dengan wajah yang lain. Maklum dah 10 tahun 20 tahun kan orang dah mula kerepot kan. Jadi dah tak nampak wajah dia. Kita punya pelik, mana dia pergi selama ni? Dr. Tuah, sebenarnya banyak lagi pertanyaan yang kita boleh kongsikan bersama, tapi sebelum tu kita dengarkan sedikit pandangan daripada rakan-rakan wartawan. Silakan Lokman. Artis ini dijadikan sebagai ikon hanya kerana rupa paras yang menarik. Selain dari istilah ikon, ianya boleh digantikan dengan istilah penarik. Kerana apa yang dibuat oleh artis yang cantik-cantik ini selalunya akan menjadi ikutan ramai kerana mereka cantik. Bagi pandangan saya, artis ini sudah tidak lagi dianggap sebagai ikon kerana apa yang dibuat oleh artis sudah tidak diambil kira oleh rakyat Malaysia. Mereka lebih tumpukan perhatian kepada perkara mereka sendiri. Contohnya seperti Datuk Siti Nurhaliza yang dilantik sebagai duta kempen hijau oleh JESCO yang bertujuan menarik orang ramai untuk tidak menggunakan plastik ketika membeli belah. Sebaliknya menggunakan beg yang dikita semula di situ. Usaha ini dilihat tidak berapa berjaya. Orang ramai tetap memilih untuk menggunakan plastik walaupun muka Datuk Siti Nurhaliza terpampang pada setiap pelosok pasaraya tersebut. Walaupun Datuk Siti sangat dikenali dan menjadi pujaan ramai, tetapi usaha yang dijalankan menggunakan artis ni nampaknya masih kurang berjaya. Boleh disimpulkan di sini, artis sudah tidak dipercayai dan tidak lagi membawa pengaruh besar sehingga boleh dianggap sebagai ikon.